Isyak ke apa? Masuk isyak ke apa? 8:34 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal, kerana Allah memberikan kita ketentuan yang baik, ketentuan yang paling besar yang Allah telah kurniakan kepada kita, iaitu Allah telah mengizinkan kita semula untuk memasuki akan rumah-rumah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghinakan kita semula dengan ditutupkan pintu-pintu rumahnya, iaitu masajidun. Sebenarnya kalau kita lihat, mungkin asbab kerana virus ataupun COVID, tetapi setiap perkara yang Allah jadikan tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sebab itu Masya Allah, pertama sekali kita kena bersyukur atas nikmat ini. Nikmat yang sebenarnya apabila kehilangan perkara tersebut baru kita merasakan bahawa ia satu nikmat yang besar. Begitulah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dapat bertarawih di masjid, walaupun pada segi kalam manusianya telah membenarkan untuk bertarawih di masjid, tetapi kita tidak tahu apakah pada kehendak Allah. Sebab manusia ini sifat dia, kita yang mengaji usul kita tahu sifat bagi alam ini adalah berubah-ubah, daripada Adam kepada wujud, dan daripada wujud menerima Adam, daripada tak ada menerima ada, dan daripada ada menerima tak ada. Sifatnya harus. Tetapi Allah tidak. Kalam pada Allah ni qadim, tidak akan pernah berubah sekali-kali. Walaupun pada kalam makhluknya, segi ilmunya kita dapat bertarawih tahun ini di masjid dan dibenarkan oleh KKM, tetapi kita tidak tahu apa pada kehendak Allah dan ilmu Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Pada ayat lain, wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sebab itu ahlul muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah, baik itu dia ada satu sifat, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia sentiasa bermunajah pada Allah dalam keadaan yang penuh takut kepada Allah dan keadaan tamak dengan rahmat Allah. Inilah sifat ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu sentiasa mengharapkan rahmah, kerana hati mereka sentiasa bergantung pada Allah. Kenapa kita perlu bergantung pada Allah? Karena tidak ada yang lain yang boleh menyamai Allah, menyerupai Allah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah-salahan Allah bagi sekalian makhluk. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama sekali saya bersyukur sekali lagi kepada Allah dapat datang jumpa tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keredaan Allah. Mudah-mudahan Allah redha pertemuan ini, lalu Allah pimpin kita. Allah pimpin, yakni Allah sentiasa beri hidayah dan taufik atas kita hinggalah akhir kalam kita besok, iaitu al-maut, saat kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kitab Risalah Tauhid kita ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Pada kuliah saya yang awal kitab ini kita habis berbicara Bismillahirrahmanirrahim. Malam kita sambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin, yang bersifat dengan sifat rububiyah, sifat sebagai pentadbir bagi alam ini. Tuan-tuan, kita tengok kalimah alhamdu. Kita tengok kalimah alhamdu, kalau dalam makna jawinya, segala puji itu bagi Allah. Kenapa segala puji itu bagi Allah? Kenapa segala puji itu bagi Allah? Kalau dalam kitab Akhidatun Najin, dalam kitab Darus Samin, ada disebut kepada kita puji ini dibahagi kepada beberapa bahagian. Iaitu antaranya puji Khalik bagi Khalik, Allah memuji dirinya. Puji Khalik bagi makhluk, Allah memuji hambanya. Puji makhluk bagi Khalik, makhluk itu memuji akan Allah. Puji makhluk bagi makhluknya, makhluk memuji akan makhluk. Kita puji antara kita, tapi tetap hakikat puji itu kembali kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana sangat eloknya akan kejadian Allah ini. Terlalu elok, terlalu cantik, terlalu hebat akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itu layak menerima puji. Kenapa terlalu elok? Sebab Allah Subhanahu wa taala bersifat ia dengan sifat kamalat. Tentu zat yang bersifat dengan sifat kamalat, perbuatannya pun kamalat. Zat yang bersifat dengan sifat yang sempurna, perbuatannya sempurna, sifatnya sempurna. Jadi di sini tuan-tuan, bila kita nampak yang maha sempurna itu, sempurnanya zat Allah, sempurnanya sifat Allah, sempurnanya perbuatan Allah, maka dilihat cantiknya akan perbuatan Allah. Tiap-tiap benda yang elok, benda cantik, benda hebat layak kena puji. Jadi bila kita tahu bahawa segala puji itu bagi Allah, Khalik yang berhak menerima segala puji, maka bagi makhluk, ini yang disebut oleh Ibn Atta'illah dalam kitab Hikam. Jangan lupa, sifat bagi hamba tu bodoh, hina, daib, lemah. Ni sifat bagi hamba. Bodoh, bodoh ni tempat keji tuan-tuan. Hina ni tempat keji, lemah ni tempat keji, daib ni tempat keji. Masa apa pula tempat keji? Sebab makhluk. Maka tak ada tempat puji itu pada kita. Kenapa? Alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah. Jadi bila orang puji kita ni, sebenarnya dia memuji apa tuan-tuan? Memuji akan keelokan perbuatan Allah. Pandailah kamu ni. Tatkala itu Allah tutup bodoh kita dengan ilmunya. Sebab pandai kita ni ada bodoh. Kalau pandai ada bodoh, tak dinama pandai, tentulah bodoh. Ada tuan-tuan? Pandai ada bodoh. Orang panggil pandai ke orang panggil bodoh tuan-tuan? Bodoh. Maka pandai Allah, ilmu Allah, tak ada bodoh. Maka inilah sebenar-benar pandai. Bila pandai ada bodoh, tak pandai. Bila kuat ada lemah, tak kuat. Sebab itu yang berhak menerima alhamdulillah segala puji itu hanya Allah. Pasal apa tuan-tuan? Allah sebut dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Tuhan kami, benda yang kau jadikan semua tak ada sia-sia. Tak ada satu pun yang tak betul. Sebab apa? Sebab semua kejadian Allah Ta'ala tak ada yang tak elok. Saya bagi misal tuan-tuan. Kita semayang jarak-jarak ni ada orang bising. Betul tak? Apa jarak-jarak tak ikut sunnah? Ini pandangan peribadi saya. Pandangan peribadi saya tuan-tuan. Sebenarnya semayang jamaah ni tadi tuan-tuan, yang kita nak cari 27 ke? Apa hakikat sebenar? Hikmah semayang jamaah ni apa sebenar? Rapat disuruh bertembung bau, iaitu wa'allafa baina qulubihim tadi. Allah nak satukan hati orang zahirnya memang bahu kita rapat, tapi batinnya hati kita telah berpecah lama. Lalu Allah tunjukkan kepada kita 1 meter sekarang. Sebab orang mukmin dan orang mukmin itu akhwatun, saudara itu, hati mereka bersatu dalam mentauhidkan Allah, dalam syariat Allah, tak pecah tuan-tuan. Disatukan hati-hati mereka itu dengan Allah dan Rasul. Hebat didikan Allah tuan-tuan. Hebat didikan Allah. Tuan-tuan tengok coronavirus ini, gejalanya sama dengan penyakit yang pernah kita lalu. Apa tuan-tuan? Demam. Ada? Gejala dia demam. Gejala dia tekak sakit. Dulu pun tekak kita pernah sakit, pasal apa tak ingat mati. Sekarang kita demam, kita rasa mati dah ni. Covid ni dah positif dah ni. Dulu demam, pasal apa tak ingat mati. Dulu sakit tekak, kenapa tak ingat mati. Dulu sesak nafas, kenapa tak ingat mati. Dulu hilang dia rasa, kenapa tak ingat mati. Bila kita demam, semua tak sedap. Betul tak tuan-tuan? Pasal apa tak ingat mati. Sekarang bila kena demam Covid, minta maaf. Saya minta maaf. Makin demam pasal tak minta maaf. Allah Ta'ala tak boleh mati kan dengan demam biasa tuan-tuan. Tak nampak tak kita punya salah ni tadi. Demam yang dulu tak boleh mati Ustaz, itu demam biasa je, mandi-mandi sihat lah. Sekarang punya demam tak boleh Ustaz, mati. Agak-agak kalau pegang macam itu, akidah kita syirik lah tuan-tuan. Lemah tak Allah Ta'ala. Agak-agak lah pada usulnya. Ni pada usulnya. Ilmu cerita lain, akidah cerita lah lain. Pada pegangan kita. Yang ni yang kita nak betulkan, supaya kita balik dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Sebab ketika kita datang kemarin, kita makrifah dah. Mana tanda dia? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Balik kena makrifah balik. Man rabbuka? Allahu rabbi. Tak ada Tuhan lain dah. Dah tak ada Tuhan lain selain Allah. Sebab itu dalam beramal alhamdulillah, itu kata ulama, dalam amalan alhamdulillah itu masuk dalam bab amalan syukur. Orang yang boleh nampak akan alhamdulillah tadi, terjadi pada dia sifat syukur pada Allah. Itu disebut oleh ulama, syukur pada lisan alhamdulillah. Ada syukur pada jawarih, melakukan segala nikmat itu sama kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibawa kepada kejahatan dan kemaksiatan. Dan lebih kita nampak sini,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rupa aku ni lemah apa dia, rupa aku ni tak elok rupanya, rupa aku ni tak betul lagi rupanya. Bila ada pegangan yang macam ni tuan-tuan, selamat. Kenapa selamat? Orang yang selalu memandang dirinya tadi lemah, nampak dia kepada zat yang maha kuat. Buat apa nak nampak? Mengharap Tapi kalau dia rasa dia hebat, dia tak harap tuan-tuan. Lepas itu kita rasa dengan banyaknya amalan kita ni tadi boleh masuk syurga. Jangan tuan-tuan, jangan. Pahala boleh hilang. Pahala boleh hilang. Sekejap je pahala hilang. Kita mengumpat cukup, hasad cukup, balik kata orang, apalah haji tu, kata habis. Sambil-sambil balik masuk kereta cakap dengan bini, apalah haji tu tadi, kan dia tak reti kata ni, kan. Nampak tak? Kita buka aib haji dia tadi sambil balik semayang jamaah. Kita buka dan kita cerita aib dia tadi bersama isteri dia. Habis. Bukan habis isyak tu tuan. Daripada bermula isyak itu sehinggalah akil balik kosong. Itu belum bab-bab lain lagi tuan-tuan. Dulu kita beli rumah dengan riba. Sebab Nabi sebut orang yang beramal dengan riba, amalannya tak terima Allah Ta'ala. 25 tahun tarik beli rumah. Apa yang ada tuan-tuan pada semayang? Itu belum tarik beli kereta lagi. Belum lagi beli motor lagi kedai Cina. Kita beli motor kedai Cina tuan-tuan, agak-agak Islamik ke apa? Yang hutang kedai Cina ni agak-agak tuan-tuan Islamik tak? Tuan-tuan beritahu saya. Agak-agak 3 tahun yang pakai motor, beli kedai motor kat kedai Cina ni agak-agak Islamik tak? Cara mana yang boleh menghalalkan ni tadi? Itu bagi. Orang sekarang pandai. Dia pandai. Dah diisytiharkan. Orang yang mengamal riba ni tadi isytihar perang. Allah dan Rasul isytihar perang, maknanya marah sangat. Sampai kan orang yang mengamalkan riba ni tadi, amalannya ditolak oleh Allah selama mana ia masih beramal dengan riba. Tarik 5 tahun beli motor. Kak macam mana kak? Tapi kita masih bangga lagi yang kita ni masih banyak amalan. Walhal kita tak nampak perkara yang menghapuskan amalan-amalan kita banyak. Ujub, riya, kibir. Bila kita nampak alhamdulillah ni tadi, nampak yang kita ni kurang. Dan Allah ni maha patut Allah yang menerima puji. Rupanya saya ni kurang, lemah. Ni yang mula kita harap dengan Allah. Kita mula harap dengan rahmat Allah, ya Allah. Ni datang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah yang bersifat pentadbir. Kena ingat tuan-tuan, hidup ni bukan kita punya. Sebab apa bukan kita punya? Yang bersifat yuhyi wa yumit bukan kita. Yang bersifat yuhyi wa yumit adalah Allah. Ini kata rububiyah Allah ni tadi. Lepas itu kita rasa ingat hidup ni milik kita. Bangun dari tidur, kita tak rasa apa-apa. Syukur dengan kau ya Allah. Kalau engkau tak bagi aku hidup, aku tak dapat salat maghrib. Tuan-tuan, mesti ke orang yang punya kaki boleh berjalan? Wajib ke orang yang punya kaki boleh berjalan? Tak wajib.
Berapa ramai orang yang ada kaki duduk atas katil, duduk kursi roda. Wajib ke orang yang ada kaki boleh datang masjid mendapat manfaat agama? Tidak. Ni Allah didik kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Tak semesti orang yang ada ilmu dia boleh buat baik meninggalkan jahat. Kita tahu mengumpat salah, kenapa sampai sekarang kita tak berhenti mengumpat? Kita tahu buruk sangka salah, inna ba'da zanna ithma, kenapa sampai sekarang kita masih buruk sangka? Saya bawa pula, kat mana yang datang kata yang kita tak ada ni, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tapi tak nampak situ tuan-tuan. Aku ada ilmu, aku boleh buat, aku tahu aku boleh buat. Tuan-tuan, siapa yang tak tahu semayang jamaah ni? Semayang jamaah ni lebih baik daripada semayang seseorang, tahu. Tapi siapa yang memberikan kita ni tadi? Dia. Kalau dia tak bagi, tetap dia tak bagi. Tapi kalau dia telah mengkurniakan kepada kita kebaikan, dia akan kurniakan kepada kebaikan walaupun kita ni sakit. Ya tuan, ya. Masa sihat kemarin, mana tempat kita? Masjid, padang bola. Kita baru jadi ahli masjid dalam 20 tahun, 30 tahun. Umur kita 70 tahun. Di mana 40 tahun lagi? Kita baru jadi orang masjid bukan daripada akil balik. Maknanya di mana masa kita dulu yang Allah tak bagi kita jadi orang masjid? Kalau daripada dulu kita bukan orang masjid dan Allah boleh jadikan kita orang masjid, dan tak mustahil orang yang daripada orang masjid dijadikan, dikeluarkan daripada Ni ada cerita tuan-tuan. Tuan-tuan masih ingat kot orang yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Siapa dia? Orang kafir ke tuan-tuan? Bukan. Ibnu Muljam Qori, orang yang hafal Quran. Akhirnya dia membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan menjadi puak-puak Khawarij. Tuan-tuan, orang yang hafal Quran ni tak reti ke bunuh orang ni haram? Qori yang dihantar untuk mengajar Al-Quran pada orang-orang yang baru masuk Islam. Bagaimana akhir dia? Akhirnya dia membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kita kena pegang rububiyah ni tadi. Yang mentadbir sekalian alam, alam ni termasuk kita. Manusia alam, dunia ni alam, pokok-pokok ni alam, ikan ni alam. Semua yang ada ni tadi yang diciptakan oleh Allah. Yang tadbir ni Allah, bukan saya. Ni tuan-tuan. Tapi kita dah rasa kita mentadbir. Tak? Siapa boleh elak lupa tuan-tuan? Siapa boleh? Kalau lupa kita tak boleh elak, tak boleh tegah, tak boleh cegah, tak boleh lawan. Boleh lawan malaikat maut. Kita kata kita hebat, kita ada harta, kita ada harta, kita ada tanah, kita ada pangkat. Kita tadbir masa tu. Seolah-olah kita nak mengambil sifat rububiyah Allah Ta'ala. Kita lupa. Orang yang masih ingat bahawa yang mentadbir itu, yang bersifat rububiyah itu adalah Allah, ketika itu dia menjalankan amanah Allah, mengikut kehendak Allah. Baru selesai.
Bila dia nampak alhamdulillahi rabbil alamin. Alam ni siapa tuan-tuan? Apa sifat alam? Sifat alam baharu. Baharu ni apa? Berubah-ubah. Apa nama dia? Mungkin. Mungkin ni apa? Harus ada, harus tak. Harus ada, harus menerima ada, harus menerima tak ada. Mana nama dia harus. Jadi ada yang mentadbir kita ni 6 malam. Jadi bila kita ingat aku ni makhluk, makna sifat aku lemah. Rupanya aku ni hamba Allah. Tak nak pegang betul. Yang tu tuan-tuan, kita mula dekat dengan Allah. Tapi itulah sebab kita rasa sebab ilmu kita, sebab kuat kita, ya, kita boleh dekat dengan Allah. Salah. Hari ni berapa ramai orang yang tak baca Quran? Tadi saya dah beritahu masjid setiap lepas isyak ada baca surah Al-Mulk. Untunglah tuan-tuan yang sembahyang masjid ni. Kalau pagi-pagi tak boleh baca kalam Allah, malam ada kesempatan tak baca pun dengar. Orang yang sembahyang masjid yang tak baca Al-Mulk, yang tak baca surah Al-Mulk pada lepas isyak, satu hari satu malam tak dibenarkan oleh Allah untuk mengucap kalam dia. Bukan kita tak tahu baca Quran. Kenapa kita tak dapat baca Quran? Semua orang tahu baca Quran. Kenapa kita tak berasa nak? Tak berasa, tak ada berasa lah. Tengok tu tak ada rasa lah. Macam mana tuan-tuan? Sama tak sifat orang mukmin yang Allah sebut dalam Quran? Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat. Masa kita zikir, apa rasa tuan-tuan? Ini kalam Allah. Orang mukmin tu apabila disebut nama Allah, bergoncang hati, bergetar hatinya. Tuan-tuan, kalau asma Allah tak mampu untuk melembutkan hati kita, sekeras mana hati kita? Kalau Negeri Sembilan ni masyhur tuan-tuan, kita tarikat Ahmadiyah. Kita Negeri Sembilan ni negeri bertarikah. Dalam Ahmadiyah ni zikir besar dia Latif. Zikir besar itu. Itu kira masuk tu. Okey. Okey, telefon. Itu saya. Maka zikir besar dia Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kalau asma Ya Latif ni tak boleh melembutkan hati kita, betapa kerasnya hati kita. Kita tanya diri kita, tiap-tiap hari kita Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Berapa banyak air mata kita jatuh dengan kiraan zikir itu? Kau tak ada rasa apa? Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan kena muhasabah. Saya muhasabah, tuan-tuan muhasabah. Jika asma Allah tidak boleh melembutkan hati kita, jadi sekeras manakah hati kita tuan-tuan pada sisi Allah? Kita azan dulu. Ya, azan dulu. Dah ada masuk dah? Alhamdulillah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Tuan-tuan yang rahmati Allah, jadi dalam cerita tahmid ini tuan-tuan, ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi SAW sabda, jika siapa yang membaca tahmid ini, nescaya dikekalkan nikmat kebaikan atas dia. Jadi orang yang berharap supaya nikmat kebaikan yang ada padanya dikekalkan oleh Allah, Nabi tak pernah bohong tuan-tuan. Nabi tak pernah bohong. Tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Azkar, Syarah An-Nawawi. Tengok situ, dalam kitab Al-Azkar. Saya baca 3 kali tuan-tuan. Dan selepas saya baca 3 kali ni, saya nak tutup. Sebabnya saya nak bertolak ke Terengganu selepas ni. Dia minta tuan-tuan tolong doakan musafir saya selamat sampai ke Kuala Terengganu malam ni. Sebab saya bawa kereta sendiri tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan tolong doakan. Sebab saya ada program di Kuala Terengganu dalam 5 hari. Dan tuan-tuan tolong doa sebab musafir hari saya hari ni musafir saya hari pertama. Dan saya akan buat balik 2 hari lagi nak puasa, bawa balik madrasah. Ya, nanti daripada Kuala Terengganu saya terus ke alus di Sungai Petani Kedah. Daripada Kedah baru saya balik. Tuan-tuan tolong doakan, ya, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kami dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah terima kerja amal, ya, amal ma'ruf nahi mungkar untuk diri saya dan keluarga saya khususnya. Saya bukan datang saya nak amal ma'ruf nahi mungkar pada orang lain, tak. Setiap apa yang saya cakap dalam kitab ni saya tujukan diri saya. Ya, sebenarnya kita jauh dengan Allah sebenarnya. Kita terlalu sangat jauh dengan Allah Ta'ala. Tetapi kita rasa dekat. Inilah kesombongan yang kita tidak sedarkan. Sombong yang kita tidak sedar. Kita rasa dekat dengan Allah, walhal kita jauh. Sebab sifat-sifat orang dekat ni tak ada langsung kat kita. Sifat orang dekat ni tak ada langsung. Sifat ahlul muqarrabun ni tak ada kat kita. Tak ada kat kita. Itulah di antara sombong yang tak disedar. Itu pernah guru kami cakap, biar terang dalam gelap, jangan biar sesat dalam gelap, jangan sesat dalam terang. Cakap. Sesat dalam gelap
Kalau nampak cahaya, nampak jalan keluar. Tapi kalau kau sesat dalam terang, susah kau nak nampak cahaya. Lepas tu kalau orang alim sesat, susah. Tapi kalau orang bodoh sesat, senang. Kenapa Syekh kata itu? Rasa diri alim. Kita memang rasa diri kita serba tahu, tuan-tuan. Tak pernah rasa ni bodoh. Kita rasa pandai, bijak. Tak rasa bodoh. Tuan-tuan, marin datang masa lahir, diajar orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bodoh. Mana tanda lagi bodoh? Kau nak mati esok. Diajar dia orang. Sunat ditalkinkan ke orang yang hendak sampai tak pandai nak cakap La ilaha illallah. Tak bodoh tu. Boleh sebut sendiri, tuan-tuan. Jarang orang yang mati pandai sebut sendiri La ilaha illallah, melainkan drama Melayu je. Drama Melayu mati semua dalam iman. Sunat ditalkinkan orang yang hendak mati kalimah syahadah. Bodoh kita. La ilaha illallah. Tak dapat lagi. Dah masuk dalam liang, ajar lagi. Wahai fulan bin fulan. Kejap lagi kalau ada seorang makhluk Allah Ta'ala bertanya dengan kau, Man Rabbuka? Kau jawablah, Allahu Rabbi. Kau jangan takut. Dia tu makhluk Allah, sama dengan kau. Kau tak takin Melayu macam tu kan? Jawablah, diajar lagi. Tapi kita rasa sombong, tuan-tuan. Kita pandai. Inilah yang berlaku kepada Iblis dan Azazil. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia bijak, dia rasa dia banyak amal, dia rasa dia dah lama sujud dengan Allah. Akhirnya sifat itulah, tuan-tuan, yang dia bercakap dengan Allah, Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Kita bukan minhu, tuan-tuan. Kita minhum. Kita bukan minhu ya. Iblis dia cakap satu hamba Allah, Nabi Adam. Kita bukan seorang ni. Kita lebih baik pada semua orang. Kalau Iblis dia cakap Ana khairum minhu, dia masuk neraka, macam mana kita, tuan-tuan? Na'udzubillah. Baik, saya baca tahmid ni. Saya baca 3 kali. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. 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 Mudah-mudahan Allah tak cabut kebaikan yang kita buat. Sampailah besok kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, setakat ini ya pertemuan saya dengan tuan-tuan bulan ni ya. Setakat alhamdulillah rabbil alamin. Saya kalau mengajar kitab, saya tak suka khatam kitab. Saya suka khatam misi kitab. Khatam kitab tak guna, tuan-tuan. Saya dah khatam kitab, tak khatam. Khatam kitab tauhid 3 guru, tapi masih syirik lagi, buat apa? Khatam kitab tak pakai, tuan-tuan. Saya kalau nak cerita panjang.
Kita mengaji Allah wujud, betul tak? Semua orang percaya Allah wujud, tapi rasa tak wujud Allah. Tuan-tuan, tanya diri tuan-tuan, jangan tanya saya. Dekat mana kita rasa ada Allah? Allah Ta'ala tu lebih dekat daripada urat leher kita, betul tak? Kahablil warid kan? Masa bila kita rasa ada Allah? Kita tahu wujud Allah. Masa bila rasa ada Allah? Jadi saya tak kupas ni, kupas panjang lagi ni. Lambat tak saya nak pergi Terengganu ni kan. Kita bukan nak tahu ilmu tauhid, kita nak mentauhidkan Allah. Belajar ada Allah, rasa ada Allah. Allah sebut dalam Quran, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'akum aina ma kuntum. Ini dalam kitab Qatrul Qaisyah fi ilmu sufiyah disebut ma'iyah ni tadi. Rasa bersama Allah. Bila masa semayang ada rasa tuan-tuan, Allah ada. Ni bukan saya yang cakap tuan-tuan, Nabi cakap. Bila Jibril bertanya kepada Rasulullah, ma huwal ihsan? Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun Allah fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan tu terkala kau ibadat seolah-olah kau rasa ada Allah. Melihat Allah tu maksudnya rasa ma'iyah. Kalau kau tak dapat rasa kau dipandang, diperhati. Ini Nabi sebut, hadis sahih, bukan main-main hadis tu. Ini bukan sekadar khatam kitab tak pakai. Kita dah nak mati dah ni, buat apa khatam kitab? Allah Ta'ala tak tengok banyak mana ilmu kita. Balik kita mentauhidkan Allah lah tu ya. Tuan-tuan, baik, akhir kalam tuan-tuan tolong doakan saya dan doakan madrasah. Mudah-mudahan kami sentiasa dalam rahmat dan dalam taufik Allah. Dan juga tolong doakan madrasah. Sekarang ni madrasah kami tengah buat pembinaan semula tempat muslimat bagi masjid surau, masjid madrasah tadi. Sebab saya tak panggil surau, saya panggil masjid. Jadi kami tengah buat pembinaan semula. Sebab bangunan tu retak. Saya minta doa tuan-tuan, saya tak minta duit tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau malam ni, ni ustaz minta sumbangan lah ni, tak. Minta duit orang marah. Siap kali datang minta sumbangan, tak sumbangan. Ingat kita ni kerja bank negara gitu. Dali tak tahu yang bagi dia tu Allah Ta'ala. Allah yang bagi rezeki kat dia, Allah boleh tarik. Nak tarik senang tuan-tuan. Nak tarik senang disumbatkan satu jantung, habis 70,000 padan muka. Kau kedekut tak nak sedekah, kau bagi kau sakit belah jantung 70,000. Tapi kalau kau tak sedekah, kalau kau nak bersedekah, kau nak tolong agama aku, nak tolong agama Allah, aku bantulah kau. Jadi kata kau ni jadi manfaat agama. Itu saya tak minta. Sekarang ni saya memang takut nak minta tuan-tuan sumbangan-sumbangan ni. Takut orang marah. Saya minta doa. Kalau doa orang tak marah. Ya. Tuan-tuan tolong doa, ya Allah mudahkan urusan orang tu. Saya pun tak kenal lah dia, ya Allah. Tersiapa-siapa tu. Tapi kau mudahkanlah urusan dia. Tengok muka dia, benci lah. Kan? Tolong doa. Sebab doa saudaranya, saudara muslim yang, saudara muslim dengan saudara muslim yang lain, tanpa diketahui makbul doa tu. Mudahkan urusan. Dia tengah nak buat masjid, ya Allah. Tak banyak pun tuan-tuan, dalam 80,000 tak banyak. Tapi saya tak minta sumbangan sebab saya tahu dan saya yakin Allah pasti menolong hamba-Nya yang membantu agama dia. Sebab ini janji Allah, in tansurullaha yansurkum. Bukan mesti orang yang ada duit dia boleh berkorban untuk Allah, tak. Tetapi Allah yang maha kaya tetap bantu kita. Orang kaya boleh belum tentu bantu kita tuan-tuan, tapi Allah yang maha kaya pasti akan membantu hamba-Nya kerana janjinya, in tansurullaha
yansurukum. Wallahu a'lam wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Muhyil Mauta, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami berhimpun dalam rumah-Mu pada malam ini ya Allah. Kami angkat dua tangan kami ke hadrah-Mu ya Allah. Kami mohon ampun, mohon maaf atas segala dosa dan kesalahan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah memohon ke hadrah-Mu. Izinkanlah atas kami ya Allah Ramadan pada tahun ini untuk dapat salat bertarawih di dalam rumah-rumah-Mu ya Allah. Jangan Kau hinakan kami seperti mana Ramadan yang tahun lepas ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau berikan kesihatan atas kami sehingga kami dapat berbuat ketaatan kepada Engkau ya Allah. Kau panjangkan umur kami disertakan dengan keberkatan umur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jika Kau matikan kami sebelum pada Ramadan ini ya Arhamar Rahimin, sebagaimana yang berlaku kepada sekalian saudara kami yang lain, ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Luaskan kubur kami selepas kematian kami ya Allah. Terangkan kubur kami selepas kematian kami ya Allah. Rezekikan atas kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kematian kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyul ya Qayyum. Ya Allah, kami mohon perlindungan Engkau daripada wabak dan penyakit yang Kau kurniakan atas kami seluruh dunia ini ya Arhamar Rahimin. Engkau yang memberikan penyakit dan Engkau yang mengangkat penyakit ya Allah. Kami tidak ada daya dan upaya melainkan kami serah seluruhnya kepada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Mujib as-Sa'ilin, ya Mujib Allah, ya Mujib as-Sa'ilin, ya Mujib as-Sa'ilin, ya Mujib as-Sa'ilin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.